Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada penceramah kita pada hari ini itu Prof. Sohairul Hashim, Timbalan Dekan Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi Fakulti Sains, dan juga kepada semua pensyarah Fakulti Sains yang sudi hadir dan meluangkan masa untuk sesi UTM ER Coaching Workshop pada kita pada pagi ini. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana semua sedia maklum bahawa geran UTM ER 2021 telah mula dibuka oleh 4 Julai 2021 dan tarikh tutup permohonan geran adalah pada 31 Julai. Sehubungan itu, tim PPI telah mengambil inisiatif untuk mengadakan sesi coaching khas untuk geran ini pada hari ini. Tanpa buang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Prof untuk meneruskan sesi coaching kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, silakan Prof. Terima kasih Pak Mida. Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, boleh dengar suara saya? Okay. Boleh, Prof. Okay, Boleh, alright. Prof. Alright, okay. So, terima kasih di lagi. Okay, so sebenarnya sesi untuk hari ini memang spesifik untuk UTM-ER, tetapi saya buat slide yang saya cuba share pada hari ini adalah general lah. Okay, so ada beberapa kriteria yang memang saya akan share apakah keperluan UTM-ER, tetapi ada juga yang kita akan lihat untuk geran-geran seterusnya lah yang kita boleh consider pada masa akan datang. Alright. Okay, so untuk marking dan sebagainya, so siapa yang hadir ni saya ucapkan terima kasih lah. Okay, alright. So untuk siapa yang betul-betul berminat untuk memohon UTM-ER ni, okay, boleh teruskanlah usaha tersebut. Okay, sebab ada masa lagi sampai hujung bulan ni. Okay, gerak tak slide ni? Gerak. Saya, alright, okay. Okay, so untuk geran UTM-ER, okay, ataupun geran-geran seterusnya lah, okay, yang akan dibuka selepas ni, okay, kita kena faham bahawa UTM-ER ni adalah geran dalaman UTM, okay, khas untuk research university, di mana geran ni funding dia adalah daripada geran-geran yang diperolehi oleh UTM ataupun PI-PI yang lain yang tidak habis diguna pakai. So maksudnya kumpulkan semula dan diberikan kepada staf akademik yang masih belum mempunyai sebarang geran lah. Okay, so kalau you all perasan lah, okay, semakin lama semakin susut sebenarnya nilai ataupun value UTM-ER ni. Okay, so macam tahun ni pun dia punya capping adalah untuk sains dan teknologi hanya 20,000 sahaja. Okay, yang bukan non-sains dan teknologi 15,000. Okay, so dengan kata lain bahawa makin hari saya memperoleh geran. Okay, dan cycle sebelum ni berkaitan dengan UTM-ER adalah macam student tu dibayar oleh UTM ataupun RMC. Okay, tetapi dengan syarat student kena buat RSG lah. Okay, tetapi untuk kali ni, okay, hanya 20,000 sahaja. Okay, dan kena bayar sendiri untuk student dan sebagainya. Okay, tetapi tak apa, nanti jangan rasa bimbang dan sebagainya, cakap habislah aku tak ada duit untuk bayar. Okay, tetapi kita kena move on ni, kena ambil dan cuba, macam mana kita kata, zaman dulu memang zaman yang senang lah, senang, banyak duit dan sebagainya. So tetapi kita sekarang ni kena faham, kita kena banyak berkorban. Okay, kena banyak berkorban dalam keadaan semasa sekarang ni. Okay, so pihak universiti pun telah mencari jalan lah untuk membantu semua staf akademik, terutamanya yang non-PI, untuk memastikan semua dapat terlibat. Okay, sebab big agenda kita research performance, okay, research impact.
okay, dan high delivery performance. Okay, right. So dengan itu saya ambil tanggungjawab lah, okay, sebagai TD PPI yang baru. Okay, saya rasa satu keperluan bagi saya untuk meniupkan semangat kepada anda semua untuk terus berjuang lah dalam zaman yang sukar ni. Okay, alright. So sebenarnya UTMER ni untuk bantu kita untuk mendapat grant untuk meneruskan kita punya career. Okay, sebab kita sampai ni kalau you tengok ELPPT siapa yang ambil major research dan sebagainya, kalau you tak ada grant, tak ada student, memang kesian saya tengok markah yang akan you perolehi. Tetapi itulah sistem yang diguna pakai oleh UTM sekarang. So by hook or by crook kita kena adopt dan adapt. Okay, cubalah sehabis baik untuk kita bantu dengan cara masing-masing. Alright, so dengan kata itu kita tak nak bahawa ada yang rasa terpinggir, tidak diendahkan dan sebagainya. So ini cara kita top management untuk ambil berat terhadap tuan-tuan dan puan-puan lah semua sekali. Alright. So dengan kata lain, okay, grant yang ada ni untuk membantu, okay, dan adakah masa? Memang masanya agak suntuk lah sampai akhir bulan ni. Okay, right. Tetapi sebenarnya sesiapa yang proaktif sebenarnya, you kena ada bank of proposal. Okay, bank of proposal. Okay, of course, student tu sangat membantulah. Okay. Kalau tak ada student, kita untuk buat semua sekali on our own. Okay, dengan macam-macam cara yang kita kena tugasan dan beban seharian kan. Right. So, saya juga akan share, okay, untuk UTMER specifically kita akan tengok kriteria. Okay, tetapi kalau geran-geran lain, okay, yang akan sentiasa RMC akan Puan Hartini dia akan sentiasa forward all the emails, okay, untuk geran-geran yang kita eligible. So memang kena baca, kalau tak layak tak payahlah mohon. Okay, sebab kadang-kadang kita dapat rejection sebab technical kan, kita tak fulfill the criteria. Okay, tapi tak apa sebenarnya, kalau geran tu kita simpan saja sebagai bank of proposal. Alright, so is it feasible to finish the application prior to the deadline? Ini pun markah kena marking dan sebagainya kan. Saya pun baru siap semalam, okay, malam tadi. Okay, so untuk rakan-rakan, tengoklah nanti macam mana. Right, sekejap Okay, minta maaf ada gangguan kejap. Ada orang tengah melayan stres. Okay, alright. So is there a necessary output? Is that achievable? Okay, right. So setiap grant yang ataupun funder, dia memang ada dia punya hasrat dia. Apa dia punya KPI? Okay, sebab apa yang dikeluarkan mesti ada dia punya output. Okay, kita tak boleh dapat duit. Jadi kita minta sesuatu, okay, dan in return kita kena pulangkan sesuatu. Okay, mungkin ada yang mengatakan bahawa apa yang universiti nak sumbang pada kita. Okay, tetapi kadang-kadang kita kena rasa, okay, terutama zaman sekarang, apa yang kita kena sumbang pada universiti sebenarnya. Okay, right. So kita betulkanlah niat kita semua, okay, sebagai pensyarah ni, staf akademik untuk bantu sama-sama. Okay, win-win situation. Sekarang dah tak ada zaman-zaman rehat dan sebagainya kan. Okay, so sekarang semua, okay, alright. So general tips, okay, right. So macam saya address di awal tadi, okay, berkaitan dengan funder, okay, dari mana duit UTMER ni datang, okay. Sama juga dengan geran FRGS, PRGS, okay. Untuk PRGS semalam dah keluar, okay. So memang semakin hari semakin tough. So biasanya keluar PRGS, lepas ni akan keluar FRGS punya keputusan untuk cycle 2021. Okay, to be honest, saya pun mohon juga PRGS dan tak dapat. Okay, right. UTM ada 10 grant sahaja untuk PRGS, tetapi yang berjaya selepas pembentangan semua hanya 2 daripada 10 grant PRGS. Okay, so kat sini kita nampak bahawa semakin hari funding tu semakin susut sebenarnya. Okay, dan biasanya PRGS dah announce dalam seminggu atau 2 minggu ni ataupun awal Ogos nanti kita akan tahu keputusan untuk
FRGS pula. Okay, so jangan rasa sedih bila mula-mula frust lah, sebab kita spend lots of time untuk buat proposal dan sebagainya. Okay, tetapi ada setengah orang dia apply macam saya, FRGS saya pun apply mula-mula dapat, zaman muda dapat dulu dapat lah, lepas 3 kali saya mohon tak pernah dapat, setiap tahun tak dapat, baru tahun lepas dapat. Okay, dan ada 3-4 kali juga ada yang memohon. So maksudnya di sini semakin hari punya kriteria pencairan dana tu mungkin makin kurang, ataupun mungkin itu je dana yang ada. Okay, so kita kena berebut dengan apa nilai yang sedia ada lah. Okay, alright, so kita kena faham all the instruction, follow the instruction, know the assessment criteria, and treat the application like an argument and present it with confidence. Okay, ada setengah grant, okay, contohnya PRGS, you kena defend pada panel. Okay, so untuk UTMER dia tak sampai ke situ lah. UTMER dia hanya assessment, you selepas isi semua dalam radis, you submit kepada you punya RA. Okay, nanti saya akan share apakah dia punya kriteria. Okay, mungkin you pun aware selepas ni. Alright, so use the appropriate disciplinary concept and methods. Okay, so ini pun agak tough lah. Okay, sebenarnya. Okay, tetapi pada saya ada setengah geran yang bila you kena defend, okay, dia membantu sebenarnya. Okay, dia membantu. Okay, macam PRGS hari tu sekali je dia bagi defend. Okay, tetapi saya macam dalam kes saya pernah untuk MyLab so start daripada tahun lepas. Ogos tahun lepas saya start present sampai sekarang masih dah start dekat setahun, masih tak ada keputusan lagi. Okay, selepas ada 4-5 kali kot present. Okay, online-nya, fizikalnya, okay, dan sebagainya. Tapi itulah dia punya journey tu untuk mendapatkan sesuatu tu akan menyebabkan you rasa setiap perjuangan you tu berharga lah pada saya. Okay, cumanya kalau dah macam setahun ni kalau tak dapat, tapi tak apalah, itu yang akan perjalanan sebagai seorang penyelidik lah. Okay, alright. Okay, so purpose of a proposal. Okay, so of course macam student pun kita minta buat proposal dan sebagainya, itu jugalah. Okay, bila kita menilai proposal orang, dan bila proposal kita dinilai, kita kena terima hakikat bahawa mungkin ada kelemahan, okay, pada proposal kita. Macam mana kita hentam student dan sebagainya, tetapi itu jugalah yang kita akan lalui sebagai penyelidik bila kita menghantar kita punya permohonan research proposal. Okay, so to show you have a worthwhile research project to undertake, demonstrate that you have a competence to complete it. Okay, of course kita nak tahu, sebab tu nanti ada research milestone dan sebagainya, dan RMC juga minta kita untuk buat progress report secara berkala, okay, 6 bulan dan sebagainya. Okay, so to discuss all relevant aspect of the research process, okay, dalam proposal kita perlu nanti selepas ni saya akan tunjukkan beberapa contoh, okay, proposal, right. So to enable others to evaluate whether enough information exists to want to support the proposed study. Okay, so dalam setengah geran ni kadang-kadang kita tengok geran tu adalah international, industri dan sebagainya lah. Okay, kita tengok tentang dia punya funder dia. Okay, alright. So dengan adanya geran ni sebenarnya kita sangat membantulah perkembangan kerjaya kita. Hasrat kita pun ada student lah untuk diselia untuk bantu kita, sebab kita pun ada tugas hakiki untuk buat benda-benda yang lain lah. Alright. Okay, so sedikit background, okay, tentang research proposal. Okay, lepas ni saya akan bagi secara detail lah. Yang ini khas untuk, okay, sebab saya tengok ramai yang interested untuk tahu berkaitan dengan grant ni. Okay, siapakah itu? Okay, alright. So kita akan lihat tentang general idea selection. Okay, content of a research proposal.
Okay, mungkin kita tengok tentang dia punya executive summary, okay, objektif dan sebagainya. Okay, right. So, kadang-kadang bagaimana kita dapat idea untuk menulis grant ni? Okay, so ia sebenarnya bergantung kepada macam mana kita being trained during our PhD journey lah. Okay, so kadang-kadang research topik ni lagi banyak kita membaca. Okay, mungkin kita akan share macam saya sendiri, to be honest, saya akan try untuk tiru dulu macam mana orang tu buat. Okay, biasanya kalau baca jurnal dan sebagainya, kita ikut tengok macam senang tapi buat tak sesenang itulah. Okay, so kita bermula dengan itu, lepas tu baru kita cari another direction. Alright, so yang penting untuk proposal kita adalah berkaitan dengan executive summary ataupun abstract. Okay, so itu kalau tengok, this is the keyword lah. Pertamanya macam saya penilai FRDS di peringkat KPT, okay, dah 2 tahun. So kita akan tengok semakin hari semakin baik jenis proposal tu, sebab yang sampai ke peringkat KPT biasanya tak ada masalah, terutama daripada RU lah. Okay, memang dah well established ataupun telah disemak dengan baik di peringkat universiti lah. Okay, so kadang-kadang kita di-assign dalam 20 proposal setiap orang. Dulu bengkel secara fizikal, tapi sekarang memang secara online. Seterusnya kita tengok tentang research question, okay, background dan sebagainya lah. Okay, alright. So saya masuk sikit tentang eligibility for application. Okay, alright. So untuk UTMER, okay. So yang pertama, not blacklisted researchers. Okay, ni pun semua telah jelas dan mungkin ada walaupun tak layak untuk memohon UTMER, tetapi suka saya tegaskan di sini, sekarang RMC sangat bertegas kepada semua PI yang mempunyai grant dan perkembangan projek, iaitu progress report dan sebagainya. Okay, so macam saya sendiri pun bila jadi TD PPI ni, setiap hari dapat notification untuk check progress report PI di Fakulti Sains lah. So saya pun ada Puan Mida untuk bantu saya, okay, untuk melihat benda-benda ni lah. Okay, so kalau progress tidak baik ataupun tak buat langsung, tidak indah, so dia akan blacklisted. Even kalau kita nak pencen pun, okay, kalau kita tak hantar end project, sekarang pun akan menjejaskan pencen masing-masing lah. Okay, right. So kriteria seterusnya, okay, kenapa kita buka UTMER ni, memang khas untuk sesiapa yang tidak mempunyai sebarang active research project in 2021. Dulu grant ni hanya untuk staf baru sahaja. Okay, tetapi sekarang kita expand, RMC cuba bantu walaupun staf telah lama bertugas ataupun memilih teaching dan sebagainya, apply. Okay, sekiranya memang dia langsung tak ada apa-apa grant yang aktif. Okay, yang aktif ni maksudnya masih boleh digunakan. Ya. Ada hilang langsung. Suara Prof macam dia hilang, bukan hilang sekejap, ada macam tu lah. Dia termiss few words macam tu lah. Oh, ke? Okay, kejap saya kuatkan sikit. Alright. Okay, kalau tak dengar nanti mute bagi tahu yang lain okey ke? Saya tak tahu. Yang lain okey tak? Okay, ada suara putus-putusan sekali. Breaking. Okay, so saya try tinggikan sikit volume ni sebab mikrofon ni dia pakai dia punya penapis bunyi ke apa macam tu. Alright. Okay, saya teruskan. Okay, kalau ada yang tak jelas nanti boleh tanya. Alright, so seterusnya syarat untuk UTMER adalah staff akademik yang aktif. Okay, maksudnya dalam tempoh terdekat, dalam tempoh 2 tahun ni, sekiranya staff ingin memohon, okay, dia tak boleh dalam cuti belajar, sabbatical ataupun okay, alright. So untuk staff baru pula yang baru mendaftar, saya difahamkan ada 2 orang yang baru mendaftar hari itu, okay, Jabatan Kimia. So you boleh memohon, okay, dengan syarat telah berdaftar di bawah RA. Okay, di bawah RA
masing-masing. Okay, alright. So tolong ambil peluang ni sebab kita tak tahu the next cycle bila lagi. Okay, alright. So seterusnya PI yang dibenarkan untuk memohon adalah yang berstatus kekal atau correct staff. Okay, tak kira lah dia grade apa pun. Okay, so asal dulu sebelum ni RMC cakap hanya yang ada apa active period 1 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun. Sekarang tapi dia dah apa abolish syarat tersebut. Okay, right. So have no other project with status and without final report. Yang ini saya cakap tadi dia ada kaitan dengan blacklisted researchers ni. Okay, right. So sesiapa yang tidak menghantar report, okay, sebelum 11 Julai tempoh hari, saya difahamkan oleh permohonan tersebut akan tidak disokong lah. Okay, tetapi sekiranya ada, kita boleh cuba bantulah. Okay, cuba je mohon. Okay, dan kita cuba nego lah dengan pihak RMC. Sekiranya PI benar-benar kita panggil istilah dia bertaubat lah. Okay? So kena bantulah. Okay. Okay, so untuk UTMER ni, apa dia punya tips dia? Okay, so kita baca, okay, right? So saya faham mungkin ada yang dah go through everything, okay, dan memang kita tengok target dia adalah memang untuk bantu yang non-PI. Kenapa kita target non-PI ni? Sebab kita nak increase the number of competitive proposal ataupun number of PI di UTM. Okay, sebab dia akan membantu kita punya RU punya ni lah, RU punya contribution, markah kepada RU. Okay, dan dengan cara ini kita akan bagi motivasi kepada academic staff tersebut untuk belajar memimpin ataupun menguruskan satu projek penyelidikan. Okay, alright, kejap Okay, nak saya bising kejap. Alright, okay. So, boleh dengar Amit? Okay. Alright, dia putus-putus Okay, alright. So, kan? Alright. So, ini antara benda-benda yang kita perlu fikirkan lah. Okay, kita punya, bila tak ada grant, okay, kita, of course lah, kita macam stres sikit lah. Okay, sebenarnya kalau ada grant pun, kalau tak pandai manage, semua sekali kena buat sendiri, dilema juga. Okay, alright. So, kita kena pandai lah. Okay, maksudnya kena bahagi-bagikan masa yang sepatutnya. Okay, sebab bila mengurus grant tanpa dengan sendiri, tak ada student dan sebagainya. Okay, saya difahamkan ramai juga yang minta student teruskan. Okay, itu pada masing-masing punya kepercayaan. Okay, sebab bila kita bagi provide all the password pada student dan sebagainya, dia boleh access all the system. Okay, so itu antara benda-benda pro and cons lah. Okay, mungkin mudah untuk kita lah. Okay, so terpulang kepada diri masing-masing. Alright. So dengan adanya funding ni, macam saya bagi tahu, kalau UTMER ni 2 tahun tempoh maksimumnya. Okay, so mungkin you pun boleh buat setahun dan sebagainya. Okay, ada orang suka lebih panjang masa. Okay, sebab mungkin sebagainya kalau you ambil kira yang itu, okay, baguslah untuk you punya active project tu. Okay, tetapi kalau you nak apply geran-geran yang lain, okay, so ataupun banyak student, so mungkin you perlukan lebih banyak funding. Alright. Okay, so seterusnya kita tengoklah, okay, apa kita punya priorities ataupun aims untuk kita mohon grant ni, apa-apa grant pun. Okay, dan kita kena lihat all the eligibility requirement, okay, deadlines supaya kita tak miss all these necessary things. So, ada sesetengah grant yang memerlukan recommendation letter daripada dan sebagainya. Okay, kadang-kadang dia minta sampai ke TNCA, okay, ataupun TNCPI buat supporting letters. Okay, right. So biasanya itu untuk geran-geran, kadang-kadang geran tak banyak pun tapi minta macam-macam. Okay, tapi itulah requirement yang diletakkan. Okay, masih putus-putus Alright. Okay, cuba saya.
Okay, right. Tapi itulah syarat yang diletakkan oleh okay, so kita wa'ata'na, okay, kan kita patuhlah pada orang yang memberi funding. Alright, so kriteria yang ada okay, untuk UTMER ni adalah macam saya bagi tahu tadi, 20,000 okay, untuk sains teknologi dan 15,000 untuk yang bukan. Okay, dan dia dah hadkan sebab ini adalah grant internal. So grant projek hanya boleh dijalankan di dalam Malaysia sahaja. Okay, right. So 24 bulan ataupun 2 tahun dan single project. Okay, dan ada akan sharekan ataupun okay, yang pasti dia nak satu index journal okay, dan satu student lah okay, untuk master. Alright, so ada setengah researcher ni dia ada bank of proposal, dia banyak bagi ke orang juga. Okay, so maksudnya untuk grant ini hanya satu orang, satu permohonan sahaja. Okay, so saya difahamkan juga ada setengah pensyarah okay, yang kawan dia buat dan sebagainya. Okay, kalau you ada mutual consent, okay, sebab ada orang yang dia dah tak boleh apply lagi tapi dia ada banyak idea. Okay, so dia nak tolong kawan dia yang tak ada grant pun boleh sebenarnya. Okay, tapi you jangan bergaduh lah kalau bila orang tu dapat grant tersebut, okay, tetapi management of the grant tu dari segi claim dan sebagainya adalah PI yang bertanggungjawab. Okay, so kalau bila-bila dah dapat tiba-tiba PI tak nak tolong kawan grant yang mampu, tak boleh nak cakap apa lah. Okay, tapi sebaik-baiknya kita kena smart lah ataupun win-win situation. Okay, dengan kawan yang menolong kita tadi. So mungkin ada kawan kita yang memang dia tak minat untuk buat research dan sebagainya, tetapi keperluan sistem kita menggesa seseorang tu perlu ada. Okay, so ini kita boleh panggil dengan kata lain smart partnership lah. Okay, kita bantu-membantu antara satu sama lain. Okay, so ada orang yang sangat aktif dan dia memang passion untuk buat research. Ada orang dia memang capability dia hanya untuk teaching sahaja. Kan, dia sebab dulu pun kita memang diambil bekerja di UTM ni memang untuk mengajar. Kan, tetapi suddenly goalpost berubah, so kita kena follow the flow. Kan, so kita kena macam saya cakap tadi, adopt and adapt. Okay, tak dapat buat banyak, buatlah sikit. Okay, so itu yang saya panggil sebagai tadi smart partnership. Okay. So seterusnya objektif lah. Okay, objektif ni ini pun kita dah mahir lah berkaitan dengan smart ni. Okay, specific, measurable, attainable, relevant dan timely bound ataupun timely frame. So buatlah macam 20,000 punya projek. Okay, you janganlah buat sungguh-sungguh, bukan sungguh-sungguh, memang kena buat sungguh-sungguh. Janganlah buat yang too ambitious maksud saya. Kan, yang macam you janjikan bulan dan bintang yang you rasa memang susah nak sampai. Okay. So, saya ni kalau UTMER ni saya galakkan untuk projek-projek yang memang kita dah ada previous history, kita dah lalui benda-benda ni. Okay, just tak refresh, repeat dan sebagainya. Okay, right. Okay, sebab ini grant internal. Okay, nanti saya akan cerita lepas ni. Okay, maksudnya bila you hantar pada RA, okay, research officer pada RA masing-masing, okay, RA ni yang akan assign. Okay, banyak yang terjadi begini. Okay, bila you dah buat all the proposal, okay, you tak nominate siapa yang you nak evaluate, siapa yang akan evaluate you punya proposal ni. Okay, so kadang-kadang RO tersebut dah email pada you, please send few names, 3 to 5 names, okay, to help the RO to assign the proposal for reviewing process. Okay, tapi ada pensyarah yang tidak respon kepada benda tersebut. This is lead to high rejection rate pada you punya. Please have the RO to help you to assign the appropriate reviewers, okay, in your proposal application. Okay, right. So biasa kita akan namakan 3 hingga 5 orang nama lah.
Okay. Tapi itulah bila dia letak syarat mesti Profesor Madya ke atas, okay, itu pun questionable juga sebenarnya. Okay. Tak semestinya dia Profesor Madya, Profesor, dia tahu semua benda. Okay. Saya admit ni, benda ni. Okay. This is a lacking. Okay. Tetapi itulah yang cuba ubah setakat ni. Okay. In case macam saya akan benarkan kepada, walaupun orang tu bukan subject matter expert, walaupun dia bukan berjelas, tetapi dia subject matter expert pada benda tu, please nominate that particular reviewers, ataupun evaluators. So bila you reply email pada RO tu, you kena bagi tahu kat dia bahawa this person is a subject matter expert. This I'm going to that related to our to your proposal. Okay, right. So you kena mention secara bertulis lah benda ni, sebab RO ni dia banyak benda yang dia kena fikir, bukan dia jaga you seorang je. Okay, right. So you boleh nominate subject matter expert. Okay, sebab tu dia minta 3 hingga 5 nama. Kan, kalau kadang-kadang orang you appoint yang first tu dia tak nak buat. Okay, pergi kedua, ketiga, keempat, kelima. Okay, dan walau yang boleh nak menilai you punya grant tu RA yang lain is also possible. Okay, macam saya RA sustainability, tetapi saya pun diminta untuk menilai proposal daripada frontier material. Okay, so itu bergantung kepada RO tersebut. Okay, dia dan atas request kepada PI masing-masing. Okay, alright. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, please make opportunity for the grant. Okay, any you just buat ada masa macam ni sekarang ni, lepas marking ada cuti semester, try to have few research proposal. Okay, try to write few research proposal untuk tahun 2022. Okay, so start dari sekarang lah. Okay, sebab bila call for any cycle, the proposal is ready. Okay, right. So macam saya cakap, saya pun apply tak semua kita boleh dapat, kan? Sebab kadang-kadang banyak faktor yang mempengaruhi benda-benda ni, terutamanya kadang-kadang kita reviewer tu sendiri bukan bidang, so dia tak faham, kan? Ataupun nanti saya akan share lepas ni contoh-contoh kenapa rejection rate tu tinggi. Okay? Memang dia bukan bidang, lepas tu kita pun menyumbang juga tulis yang yang sukar difahami. Okay? So itu antara benda yang kita kena pertimbangkan. Okay? Dan berlapang dada sekiranya kita ditolak. Okay? Ini je komennya. Tetapi you kena faham bahawa evaluators ataupun reviewer diminta untuk buat kerja tu, okay, kadang-kadang very last minute. Okay, very last minute, lepas tu nak cepat. Ya. So kalau proposal tu lintang kukang, memang senang tengih je lah. Okay. So tapi kalau proposal tu baik dan kita pun suka membaca, so kita akan go from A to Z. Okay. Sebab kita pun nak bantu sebenarnya. Okay. Yang mana kita nak berjaya dalam grant proposal writing ni, okay, kita memang kena buat partnership, okay, network, okay, dalam rantau ni ke ataupun dalam negara ke, kan, dengan industri dan sebagainya. Okay, sebab research is not about one man show. Okay, so kita kena bantu-membantu. Right. So kadang-kadang ada benda yang rival, okay, dalam bidang ni sebagainya, kan. So kita kena bantu. Ya, alright. Okay, so berkait dengan UTM-ER dan lain-lain geran dalaman UTM selepas ini, sekiranya dibuka macam UTM High Impact Research ataupun UTM FR dan sebagainya, kan? Dia ada branding name ni macam-macam, kan? Macam ada yang baru ni UTM Shine punya grant, okay, 40,000 dan sebagainya. So you kena compete, kan? Macam Fakulti Sains hari tu saya sokong 24 orang, okay, untuk Shine punya. Right.
Okay, so ini antara bidang tujah untuk 5 tahun akan datang di UTM, iaitu Research Signature Area. So apa-apa perancangan you all sekiranya ia berkaitan dengan research, kena consider 9 bidang ni. 9 bidang iaitu biomedik dan healthcare, natural product, sustainability, smart mobility, next generation, smart living, energy security, security. Sebab ini yang UTM pilih sebagai signature trademark ataupun signature area UTM dalam 5 tahun ini. Sebab ini kita masukkan dalam research blueprint pejabat TNCTI. Saya pun dah share dalam grup hari itu, berkaitan kena baca apa yang dimasukkan oleh benda ni semua, dan signature area ni mesti ada kaitan dengan quadruple helix ataupun yang UTM punya inisiatif dipanggil AIMS 4 star. Mesti melibatkan akademik, pensyarah, industri, kerajaan tempatan, negeri ataupun agensi-agensi kerajaan, dan juga dia nak tengok dia punya translational research tu sendiri ataupun apa dia punya impact kepada society ataupun masyarakat setempat. Right. So bagaimana evaluation application ni berlaku? So assessment kepada RA, researcher must ensure only high quality proposal meet the requirements are submitted for assessment. Yang ini pun saya cakap ada setengah pensyarah yang dia hanya ambil mudah proposal ni. Ada kebolehan untuk membuat proposal yang baik. Tetapi kalau you menghantar sesuatu yang tidak sampai dia punya level standard dia, orang yang membaca tu nanti rasa tak best lah. So kita cuba sehabis baik untuk please both side. Right. So kita faham ada weaknesses, tetapi janganlah terlalu teruk sangat. Sebab tu walaupun ada researchers yang menulis dalam bahasa Melayu lah. Right. So ada setengah reviewer ataupun evaluators, dia akan buat turn in. Turn in report. Sebab kita nak tengok betul ke proposal tu proposal yang yang baru. Sebab ada setengah pensyarah dia recycle dia punya proposal. So kalau you proposal tu memang dah ada dalam sistem radis, boleh detect. FRGS cycle baru ni memang kita diminta untuk tengok. Sebab kadang-kadang kita punya proposal tu dah reject tahun lepas. Ada setengah pensyarah, saya tak cakap lah daripada universiti mana, tetapi dia duplicate the proposal yang reject pada cycle yang lepas, dia clone, duplicate, dia clone, dan hantar, disubmit je balik tanpa ada sebarang penambahbaikan. So ada macam saya sendiri dapat 3 proposal yang dia recycle macam tu, very minimum changes, dan ada satu tu langsung tak ada perubahan langsung. So bila biasanya UTM ni akan follow KPT. KPT, so bila KPT dah implement that kind of initiative, so very soon UTM akan follow. So maksudnya apa-apa proposal yang memang dah kita duplicate, dah pernah buat dan sebagainya, you boleh buat guna balik, tetapi dan just lah. Alright, jangan just ambil dan hantar semula. Right? So selepas dinilai oleh sekurang-kurangnya 2 panel, kalau seri satu reject, satu accept, RO akan assign another evaluators. Right. So kita lihat pula dari segi budget, financial regulation. Right. So ini yang saya maklumkan tadi. Macam saya sendiri, kalau geran-geran dalaman, biasa saya upah saya punya student FYP. FYP yang skim pelajar bekerja sejam RM6 tu. Tetapi untuk UTMER, ianya tidak dibenarkan. Sebab
KPI ni adalah KPI untuk menghasilkan student yang postgraduate student. Okay, right. So walaupun dikata kat sini, okay, dikata graduate research assistant, okay, only. Okay, maksudnya pelajar tersebut perlu mendaftar master ataupun PhD. Okay, baru dianya layak untuk dibayar upah ataupun gaji menggunakan GRA ni, okay, scheme. Okay, gajinya kalau student tu PhD maksimum 2,500. Okay, kalau master 2,000. Tapi ini maksimum. Okay. So sebenarnya boleh dapat mutual consent. Okay, kalau vote-nya 20,000, you bagi 2,500 pada student, so apa yang tinggal untuk you? Kan? So sepatutnya kita kena discuss dengan baik bersama student lah. Okay, the best thing, kadang-kadang kita bagi, you kena faham saya pun faham benda ni. Ada student yang kita appoint, kita bayar gaji tetapi tak deliver. Okay, tak deliver. Yang peningnya kita nanti sebagai PI. Saya admit benda tu. Okay, sebab tu kita ada kena close monitoring. Okay, sebab tu kadang-kadang ada projek yang tak jalan. Sebab student dia ambil gaji, lepas tu jalan. Kan? Sebab tu kadang-kadang saya interview student, prospek student, you sambung belajar sebab apa? Kalau dia kata sebab tak ada kerja, saya cakap you carilah orang lain. Okay, sebab pada saya benda ni bila kita ambil dia belajar dan kita bayar dia menggunakan geran, dia adalah pekerja, kita adalah majikan. Okay, sebab saya cakap postgraduate study is not for jobless people. Okay, so you sebagai pensyarah saya advise, okay, untuk guna approach yang sama. Ya, saya tak nak orang dapat duit lepas tu muka pun tak nampak lagi waktu COVID macam ni kan. So tak boleh masuk lab dan sebagainya. Lots of excuses. So student kan. Alright, so sebenarnya you boleh bayar kurang daripada nilai ni. Ini adalah maksimum. So boleh bayar 500, boleh bayar 600. Okay, tetapi kita kena faham lah, kadang-kadang siapa yang nak kerja gaji 500 kan. Tetapi saya selalu tekankan pada student saya bahawa zaman sekarang you need to sacrifice. Okay, you kena berkorban, okay, dan you kena invest. Okay, so sekarang ni mostly memang funding is very limited. So saya selalu cakap dengan diorang, okay, saya dah mampu setakat ini sahaja. Okay, atau mungkin boleh top up pinjaman scholarship ataupun dia punya parents ke macam mana ke, ataupun you kena kerja ke. Kita semua boleh bincang benda ni. Okay, kerja tambahan untuk bantu. Okay, so kadang-kadang kita jangan over promise pula. Kan, over promise maksudnya tak apa, nanti saya dapat geran lain, saya boleh bayar you. Saya backdated ke apa ke. Once tak dapat nanti, itu yang masuk semua dalam confession dan sebagainya. Okay, kita tak nak kita dibahankan oleh student dan sebagainya lah. Okay, so please avoid this kind of things lah. Okay, jangan over promise. Okay, right. Okay, so untuk travel pula, vote 21,000. Okay, travel, untuk yang pensyarah yang baru, so mungkin you tak faham lagi benda-benda ni. So boleh cari pensyarah senior yang memang boleh manage grant. You kena faham 11,000 ni apa tu dan sebagainya. So dia ada dia punya detail semua sekali. Okay, so yang ini ni syarat dia, travel and transportation not exceed 5% of the total project budget. So maksudnya 5% daripada 20,000 lah. Okay, dan overseas travel untuk conference sebenarnya semua dibenarkan tapi sekali sahaja. Okay, right. So travel includes all domestic travel, okay, pun dibenarkan. Right. So rental. Okay, so saya ringkaskanlah di sini sebab duit pun tak banyak, 20,000. So most likely pada B11,000, B21,000 ni sikit, kita letaklah kalau you kena ambil data sebenarnya. Dan yang bagusnya kat B27,000 ni lah. Okay, banyak kalau you melibatkan lab work dan sebagainya, you kena beli consumable dan sebagainya. Okay, kenapa saya tulis ni B27,000 bukan 26. Okay, B27,000 ataupun sodo dia 26,000. Tapi yang ni B27,000 ni research material and supply. Kenapa saya tulis B Smart? Sebab you boleh letak banyak benda kat sini dan you tulis macam-macam benda yang you nak beli. Okay, dengan bajet yang kat sini. Tetapi kalau you letak duit banyak kat B11,000 ni,
Okay, katakanlah 20,000 you letak 15,000 pada gaji. Tiba-tiba you tak ada student. Ya? Tak ada student yang mendaftar sebagai master dan PhD, you dah tak boleh keluarkan duit ni daripada V11,000. Okay, tak boleh buat environment. Okay, tetapi kalau you kat V27,000, okay, you letak 10,000 katakan, tiba-tiba gaji ya, peruntukan awal yang you nak bayar kat sini dah habis, you boleh buat 11,000. Okay? Tetapi daripada 11,000 ni nak ke sini tak boleh, kecuali dengan izin pengarah RMC. Okay, kena buat surat dan sebagainya lah. Itu pun special case lah akan dibenarkan. Okay? Right. So itu saya punya advice lah. Okay, letak dalam 9,000 macam tu untuk gaji. Okay, dan selebihnya you taburlah kat Sodo ataupun V-series yang lain. Okay, right. So ada restriction juga untuk V29,000. Ada setengah geran yang membenarkan bayaran honorarium kepada pensyarah atau pada penyelidik. Okay, tetapi honorarium ni tidak dibenarkan sama sekali. Okay, honorarium ni biasanya untuk contract research dan sebagainya. So you dibenarkan untuk membayar penyelidik yang terlibat dalam projek. Okay, right. So yang ini tidak dibenarkan untuk UTMER. Okay, saya boleh baca. Okay, so kita masuk kepada yang seterusnya berkaitan dengan output, research output. So kat sini yang agak KPI dia agak membimbangan sikit lah. Okay, tetapi usah risau lah. Kita akan consider percubaan ataupun attempt by the PI and their team members. Okay, kalau tak dapat publish, takkan kita nak bunuh you pun. Duit kita dah bagi pun. Okay, tetapi you must show your effort. Okay, to send and submit the works related to this UTMER project to be published in Web of Science. Okay, sekarang dikata mesti publish dalam ISI. Okay, ISI. Tetapi dia tak cakap lagi Q1 dan Q2. So lepas ni mungkin tahun depan dan sebagainya. So mungkin dia akan cakap pula mesti publish kat Q1 dengan Q2 saja. Okay, sebabkan untuk artikel publication insentif dan sebagainya hanya Q1 dengan Q2 saja yang dibenarkan. Okay, so dengan kata lain kita tak buat secara mendadak, tetapi kita akan faham bahawa universiti ke arah itu. Okay, alright. Okay, so kalau non SNT ni tak payah. Okay, all the publication must include acknowledgement with the format. So UTMER. Sebab kenapa kena tulis macam ni, cost center dan sebagainya, sebab ini yang akan counting masa Myra nanti. Okay, alright. So you please acknowledge the grant. Okay, so ada setengah penyelidik dia banyak grant. Okay, so sekarang ni universiti dah faham benda tu, so dia akan cakap setiap publication hanya boleh acknowledge 2 grant sahaja. Kalau tak nanti sampai 5-6 grant dia tulis kat situ. Okay, alright. So sekarang ada limitation lah di situ. Okay, so seterusnya untuk talent, human capital development. Okay, kita kena produce student GRA ataupun GRA master ataupun PhD. Okay, right. The main supervisor of GRA must from PI for project. Okay, so sebab saya cakap tadi research bukan one man show, so you boleh ajak rakan-rakan yang lain untuk sama-sama join the project. Okay, kalau you tak boleh jadi, you tak ada student, cari co-researcher dalam project yang ada student. Okay, dan you boleh bayarlah statement tersebut. Okay, dan syarat di sini adalah hanya local student sahaja yang dibenarkan untuk dibuat bayaran. Okay, ataupun yang dikira sebagai talent tersebut. Okay, alright. So nanti bagaimana nak dapat ISI index dan sebagainya. Okay, dan bagaimana nak produce one master or PhD with 20K. Okay, so cukup ke 20,000 ni sebab dah tak ada bayaran boleh menggunakan geran lagi kan. Okay, so mungkin ada yang masih belum jelas, okay, apa maksud ISI dan sebagainya. Okay, so apa-apa penerbitan kita, okay, kita bahagikan kepada dua, terutama yang pensyarah baru. Saya tekankan di sini, saya just cerita selalu. Okay,
apa-apa manuskrip ataupun hasil penyelidikan kita perlu terbitkan sama ada secara refereed ataupun non-refereed. Okay. So ada pergi kolokvium, pergi conference dan sebagainya. Kalau ada berwasit ataupun maksudnya artikel you dinilai oleh seseorang, kita panggil refereed. Okay. So refereed journal ni pun ada dua jenis. Satu yang diindeks, okay, satu yang tidak diindeks. Okay. So sekarang ni universiti ke arah yang kanan dia. Okay. Kanan saja. Okay. Kita tak kesampingkan yang kiri. Okay. Yang kiri ni pun ada main peranan juga. Tetapi untuk UTMER dan gerangan seterusnya kita akan tengok yang kanan ni. Okay. Iaitu kita nak artikel yang dihasilkan tu macam mana. Sebab bila kita sebut tentang impact, research impact, kita nak ianya adalah diindeks oleh Web of Science Scopus. Okay. Right. So, bila diindeks ni, dia ada dua pula kriteria dia. Satu yang ISI, satu non-ISI. ISI ni adalah Web of Science. Dia adalah Web of Science. Okay. Yang ini yang ada impact factors. Okay. Maksudnya dalam bidang kita, macam bidang saya sains dan teknologi, nuclear science dan teknologi. So, kata ada 100 jurnal. Kalau Q1 tu maksudnya nombor 1 sampai 25 dia akan jatuh pada kuartil pertama. Okay. Nombor 26 sampai 50 dia akan jatuh kuartil kedua. Nombor 51 sampai 75 kuartil ketiga. Dan 75 sampai 100 dia akan jatuh kuartil 4. Okay. Right. So ada kadang-kadang antara kita yang aku sebut hantar je lah pada mana-mana. Okay. Sebenarnya daripada you kena invest. Kan benda ni macam saya cakap tadi, kenapa kita benarkan untuk V29,000 penggunaan untuk proofread, okay, paraphrasing services. Okay, tapi isunya di sini bila proofread, article publication fees, paraphrasing services ni hanya boleh dituntut semula menggunakan geran sekiranya artikel tu telah diterima. Sekiranya artikel tu reject, itu adalah pengorbanan yang kita kena buat lah. Okay, so maksudnya tak boleh dituntut. Itu antara dia punya drawback lah. Saya boleh cakap, kita boleh cubalah. Okay, cuba untuk perbaiki benda tu dari masa ke semasa. Okay, dan kena cuba bergerak ke yang kanan ni pula. Okay, sebenarnya kalau kadang-kadang kita baca jurnal, usul-usul baca, result dia biasa je. Sama je dengan kita. Tetapi kenapa dia punya diterima, tapi kita punya tak diterima. Okay, itu yang saya cakap tadi, why. Okay. So maksudnya kita kena improve dari segi bahasa dan sebagainya lah. Okay. Collaboration. Kadang-kadang bila paper tu semua orang UTM, okay, bila sampai ke reviewer, sebab ada jurnal yang dia bukan blind reviewer. Okay. Dia akan display siapa yang hantar. So kadang reviewer ni pun dia smart juga, dia tengok ini semua self-centered. Kan, semua UTM saja ataupun semua Malaysia saja. Kan? So itu antara sebab juga kenapa artikel itu tidak diterima. Okay, right. So, okay. Seterusnya, saya cuba habiskan lagi 15 minit sebelum kita pergi pada Q&A. Okay, monitoring project ni saya cakap tadi untuk mengelakkan kena blacklist dan sebagainya. So, you kena lihatlah schedule monitoring, apa yang kita janjikan. Okay, semua financial kena pakai bila dah dapat. Kena tak pakai pun nanti RMC akan telefon cakap kenapa tak gerak-gerak duit ni. Okay, milestone dan sebagainya. Okay, kena buat. Dan end report ataupun progress report akan disahkan oleh fakulti. Okay, dan diikuti dengan RMC lah. Okay, so macam saya cakap di awal tadi, sekarang UTM sangat mengambil berat tentang tata cara ataupun takbir urus geran penyelidikan. Okay, right. So you kena lihatlah schedule macam ni. So maksudnya kalau you tak hantar progress report 2 kali dan tak indahkan amaran ataupun email daripada dia akan block. So ada juga yang berlaku bila you perlukan duit tu lagi, maksudnya peruntukan tahun tu dah habis, okay, tetapi you perlu lagi duit untuk pakai. Okay, dan ianya sebenarnya dibenarkan. Okay, you boleh email pada you punya research manager ataupun assistant research manager
DRMC. Okay, setiap orang ada dia punya research manager dan ARM dia. Okay, so you boleh email pada diorang bagi tahu bahawa boleh tak you RMC bagi lebih awal. Dia boleh check daripada financial spending you bahawa you memang dah banyak pakai. Okay, dan projek tu perlukan duit lagi untuk sustain. Okay, itu pun dibenarkan. Okay, right. Tapi dengan permohonan lah, dia bukan automatic. Okay, tapi macam wireman tadi you boleh buat sendiri. Okay, kalau grant internal ni dia boleh buat banyak kali lah. Okay, FRDS saja yang setahun sekali saja you boleh buat wireman. Okay, so kita lihat pada application schedule macam awal tadi, kita tengok deadline dia adalah pada 30 Julai okay, 2021 sebelum 5. Kita lihat kenapa, sebab kita memang tak ada extra time lagi, sebab seterusnya awal bulan 8 kita akan assign kepada proposal tersebut pada panel, okay, evaluation panel. Okay, dan kita akan lihat kat sini bulan 9, okay, seterusnya, dan kita akan approve siapa yang terpilih, okay, pada bulan 9, okay, dan kita akan proposal yang ditulis oleh pemohon ataupun PI mesti projek dia bermula pada 1 Oktober. Okay, 1 Oktober. Okay, so kalau you nak setahun lah, 1 sampai 30 September 2022. Okay, tetapi yang tadi dicakap maksimum adalah 2 tahun. Okay, so terpulang pada you nak ambil 2 tahun ataupun kurang daripada itu. Okay, right. Dan perlu diingat tadi saya cakap tiada extension untuk projek ini. Sebab tu dia tulis tadi 2 tahun. Okay, kalau you pilih setahun tiba-tiba you tak boleh deliver, you nak extend tak boleh. Okay, right. Sebab tu kalau 2 tahun you habis awal pun tak apa sebenarnya. Okay, right. So siapa kasih tak saya Radis, so you boleh pastikan ada username dengan password lah untuk yang staff baru terutamanya, dan you kena pilih dia punya grant ni adalah UTM Encouragement Grant. Jangan salah pilih Okay. Yang ini yang saya cakap tadi, mungkin ada telah ada filtering proses ataupun RMC telah buat filtering untuk memastikan bahawa semua yang dibenarkan memohon tu adalah memang benar-benar layak berdasarkan pada kriteria tadi. Okay, right. So tarikh tu saya cakap tadi maksimum 2 tahun. Okay, itulah. Ada yang tak familiar lagi dengan benda-benda di dalam Radis, so you boleh tengok lah, you kena penuhkan benda ni semua. Okay, niche area, okay, you kena pilih lah benda-benda ni semua kena isi. Okay, terpulang lah you nak pilih yang mana. Okay, alright. So saya masuk pada part yang terakhir, okay, berkaitan dengan executive summary dan sebagainya. Okay, so saya akan bagikan beberapa contoh. So dalam you punya research proposal, first things first, okay, dia mesti address the intro, problem statement, objective dia, okay, research methodology, expected output, significant output from the project. Sebab penilai akan lihat executive summary ni, address tak semua elemen ni. Okay, right. So kalau kat sini clear, okay, you jangan tulis executive summary ni dulu. Okay, saya selalu nasihatkan kepada saya punya mentee dan sebagainya, kalau saya menilai summary ni last kali, buat lain dulu. Executive summary ni bila you akan tengok overview, total overview of your proposal. Okay, buat last kali. Right, macam buat paper lah. Okay, dia ada abstract, tulis last kali. Right, so members untuk grant ni minimum 2 orang, maksimum 4 orang. Okay, dan saya tekankan sekali lagi, executive summary is very important. Okay, right. So contoh ni saya extract ada beberapa contoh executive summary lah. Okay, siapa yang masih amateur, masih belum tera lagi buat executive summary sebagainya, kita galakkan you tulis dulu benda ni, intro, problem statement, objective, method, okay, results dan significance of the study. Okay, tapi nanti bila you submit, you faham benda ni. Okay, saya akan tulis dalam Microsoft Word dulu benda-benda ni, lepas tu saya copy paste.
Okay, supaya saya nampak benda ni semua address. Okay, even dalam Radis pun dia cakap, ataupun dalam FRGS migrant, dia tulis problem statement, objective, research methodology, expected outcome, significant of output of the project. Ni adalah is a must in your executive summary. Okay, right. Itu yang pertama. Okay, right. Yang kedua pun sama juga. Ni contoh yang kedua lah, topik lain. Okay, for reliable, sensitive heavy metal determination is increasing over the years. Okay, just a quick introduction. Okay, however, current sensing technique demand skill professional testing at the laboratories. Okay, ni pun sama jugalah biasanya ni. Okay, ada orang yang dia buat macam ni pun boleh juga. Okay, tetapi idealnya, okay, ada orang buat macam ni supaya panel senang faham, oh, ni apa benda maksudnya. Macam yang ini, objektif kan, peringkat kedua. Ultimate objective to conduct comprehensive study. So, dia punya method dia apa? Okay. Lepas tu, apa dia punya expected output? Dan apa dia punya outcome? Okay, macam ni tulis, the outcome will result in 3 ISI index journals and 1 PhD and 1 master graduates will be produced. Okay. So, ini contoh lah yang ada yang saya boleh share. Okay. Right. So, ini pun sama. Okay. Saya bagi 3 contoh. So sama juga, ada intro, ada problem statement, ada dia punya objektif, ada dia punya method, results dan dia punya sequence. Okay, so bila evaluator ataupun reviewer baca dia punya proposal, dia tahu, okay, budak ni faham. Okay, dan kadang-kadang saya admit ada antara pensyarah yang suruh student yang tulis research grant. Saya admit benda tu. Okay, right, tetapi saya tekankan, okay, you boleh suruh student yang draft, tetapi please give your final touch towards that proposal. Okay, right, so you kena ambil berat juga, baca balik. Okay, so memang kadang-kadang kita tak pandai bahasa Inggeris, kan, tetapi kita buat, contohnya boleh try dulu, walaupun dia tak accurate. Okay, kalau kita tak ada modal, okay, mungkin kita boleh pakai Grammarly ke, kan, white smoke ke, ataupun Fieldboard ke. At least bahasa kita tu kuranglah dia punya tunggang langgangnya, kan, acceptable. Walaupun software tu memang tak accurate sebab dia pakai komputer pun, okay, tapi at least dia adalah betul-betul kan sikit, kan, tak ada tunggang langgang. Sebab saya pun sendiri bahasa Inggeris saya pun tak bagus pun, kan, okay. So tapi kita cuba nak please orang yang menilai kita tu, sebab dia orang pun buat kerja ni kan, beban menilai tersebut. Okay, right. So seterusnya saya masuk tentang background sedikit, okay, dalam proposal. Okay, background, problem statement, hypothesis, research question, literature review dan references. Okay, so yang penting ni kadang-kadang ada benda yang perlu hypothesis, ada benda tak perlu. Okay, tapi yang wajib ada adalah research questions dan juga objektif dia. Okay, right, dan references tu at least 30% within the 5 years lah. Maksudnya the recent publication. Okay, so Prof. Umar Yaakob ni, okay, ni research questions, objective method ni perlu ada lah, problem statement, purpose. Okay, objektif ni perlu relate dengan research questions. Okay, so saya akan bagi contoh. Okay, contoh kat sini. Yang pertama. Okay, yang ini bidang optik. Okay, right. So kalau you lihat, bila you dapat proposal yang cantik macam ni, kan, maksudnya kita tahu orang ni membuat sesuatu, effort dia banyak. Okay, kadang-kadang ada orang buat plain saja. Okay, ada benda ni antara yang sebenarnya. Okay, right. Contohnya kat sini, objektif 1, kalau dia ada 5 research question, ada 5 objektif. Tapi kadang-kadang ada 4 research question tapi ada 5 objektif pun ada. Okay, tetapi biasa ideal dia adalah 1-to-1. Okay, kalau you tengok what are the parameters that need to be controlled during synthesis and enzyme. Okay, right. So benda ni synthesis, yang ini pun synthesis. So maksudnya dia related. Okay, do enzyme materials exhibit non-linear optical properties. Okay, so you jawab balik kat sini objektif berkaitan. Okay, yang ketiga, what would be the best structure?
Okay, so you objektifnya apa? You nak fabricate that particular optical fibers. Okay, right? So can the max phase and MZIN material help to improve the sensing? Okay, so nak tahu dia performance dia bagus ke tak, you investigate, right? So how about the performance of the developed material, optical fiber material? Okay, you nak develop sensor devices. Okay, right. So itu antara benda-benda yang bila evaluate baca, oh buat. Okay, right. Okay, so ada juga yang macam ni. Okay, what is a suitable composition of boron in the ternary oxide composition? Okay, yang ini jawab yang ini. Okay, nak tahu composition, buatlah dulu. Kan? So objektifnya menjawab dia punya research questions. How aluminum and lithium will affect the network structure. Okay, so nak tahu kena stimulate ataupun prepare the glass dan sebagainya lah. Okay, how fast the glass can be converted. Okay, so determine the network dia, morphology dan sebagainya. Okay, baru tahu dia punya performance. Right, so ni antara yang lain lagi. Okay, how to measure. Ni tentang CT lah, medical physics. Okay, ni bidang saya. Okay, so maksudnya satu-satu. Yang hijau dengan yang hijau, matching dia. Yang biru dengan yang biru, yang merah dengan yang merah. Okay, right. So ini antara tips. Okay, jangan risau, lepas ni saya agak minta Puan Mit share lah slide ni. Okay, boleh. Okay, so methodology Okay, methodology pun penting. Okay, sebab kita nak tengok tentang flow. Okay, flow research work tersebut. Okay, right. Okay, right. So ni biasalah ni 5Ws and 1H ni. Ataupun kadang-kadang orang pakai 4W 1H. Ataupun dia panggil 4 wife 1 husband. Macam tu kan. Tapi yang ni bergantung lah. Okay, ada setengah 4 W1H. Okay, ni antara tips-tips dia lah. Okay, right. So you boleh tengok kat sini. Okay. Right. So yang saya nak tekankan kat sini adalah okay, bagaimana you represent ataupun summarize your methodology untuk buat. So kadang-kadang penilai ni benda-benda simple macam ni dengan peranan. So kita nak tengok bahawa boleh tak yang baca tu layman. Okay, you jangan cerita yang bulan dan bintang yang bombastik sangat sampai orang tak faham. You saja yang faham. So bagaimana penilai nak menyokong permohonan macam tu. Okay, so you buat yang acceptable lah. So kalau you tengok macam ni, flowchart macam mana mula, lepas tu proses seterusnya, dapat result, bagaimana you analisis step by step. Okay, lepas tu kita nampak effort. Okay, macam ni work project satu, okay, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, dia buat macam mana. Okay, so ni saya just screenshot lah. Okay, right. So ada juga PI yang buat macam ni. Daripada dia punya metodologi tu, dikaitkan dengan objektif dia. Ni pun boleh, ni pun cantik juga. Sekarang banyak kan buat kita baca, oh ni dia. Bila tulis dalam paragraf, evaluators tend to miss the important things. Okay, kadang-kadang dia masa tak banyak pun dia just nak scan, skimming, tengok, oh okay macam ni, okay faham, ni faham, ni faham. Okay, so clear cut. Lepas tu kadang-kadang ada juga yang akan explain, daripada ni dia explain seterusnya. Okay, tu pun boleh juga. Okay, right. So yang seterusnya adalah berkaitan dengan milestone. Okay, milestone 2 minit lagi right. Okay, so milestone ni pun auto generate lah, ni daripada Migrant okay, dalam kalau yang dalam Radis macam ni saja bawah ni. Okay, right. Okay, expected results. Okay, so requirement yang perlu untuk UTM-IR adalah satu indeks dalam WS. Okay, dia tak kira lah kuartil 1 sampai 4 tu you pilih dalam mana-mana, tapi dia nak index by Web of Science dan satu sekurang-kurangnya satu master, panjang master enroll. Okay. Okay, so satu lagi yang saya lupa tekankan tadi, apa-apa bajet yang you minta, okay, mesti
bertulis dalam you punya proposal bahagian bajet tadi, kata B27,000. So bagusnya macam ni, you kena tulis, biar tulis banyak. You cakap nak beli ni, okay? Tapi janganlah banyak, panjang berjela macam tak make sense. Dengan 20,000 you nak tulis beli macam-macam, okay? So biasanya untuk 20,000 punya grant ni, equipment memang tidak dibenarkan, okay? Tetapi yang dibenarkan, kita assume sekarang ni, kalau nak buat pembelian equipment memang sukar, tidak dibenarkan sama sekali. Saya boleh cakap lah, okay? Sebab kita nak galakkan pensyarat sekarang dia yang dah ada di lab. Sebab tu you kena ada networking tadi saya cakap, tanya kat fakulti ni kau ada tak benda ni. So guna sama, istilahnya guna sama. Okay? Dan kadang-kadang ada alat tu rosak. So you boleh kongsi-kongsi untuk repair, maintenance dan sebagainya dengan beberapa grant. Sebab tu kena ada networking tadi. Okay? So itu pun dibenarkan juga. Right? So yang tidak dibenarkan, contoh kalau you tak tulis dalam proposal tapi tiba-tiba you nak beli. Sebab bila kerani kewangan RMC dia check, benda tak ada dalam proposal, okay, tak boleh beli. So you pun frust lah, sebenarnya boleh je you kena buat surat apa semua, tapi prosesnya jadi lama. Okay, right. So yang bagusnya you tulis saja beberapa item yang you rasa penting dan mungkin ada plan A, plan B, plan C you yang perlukan benda tu. Okay, so you kena tulis saja dalam proposal, tetapi tak beli pun tak apa, tak kena marah. Yang kena marah bila you nak beli apa dalam proposal. So ni yang saya cakap tadi, okay. Idealnya adalah untuk bayar gaji, okay, untuk beli material, okay, dan professional services. Okay. Kadang-kadang you boleh guna juga professional services ni untuk bayar you punya artikel publication fees. Okay, saya suka maklumkan di sini tabung pengukuhan penerbitan Fakulti Sains ada peruntukan untuk bantu siapa yang untuk publish dalam Q1, Q2, ISI dan juga Scopus lah. Okay, cumanya kalau Q2 tu kita bantu tak ada grant. Okay, sebab bila nak mohon tu kena sertakan bukti bahawa betul you tak ada bajet untuk bayar dan sebagainya. Okay, right. So itu antara benda yang saya nak sampaikan. Right. Okay, so sekiranya you ada apa-apa masalah, okay, sebab grant ni bergantung pada RA masing-masing, so ini yang nombor-nombor yang perlu dihubungi, okay, ikut RA masing-masing lah. Okay, macam bidang saya bawa Cik Suzana ni, Cik Susan. Okay, right, so you tengoklah you punya research lain masing-masing. Okay, sebab untuk proposal memang dia orang yang uruskan, tetapi once you punya grant telah diperolehi ataupun telah aktif, okay, now is the time to liaise with your research manager dengan research manager sekiranya. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada ni antara benda-benda saya refer lah, okay, pada UTMER punya guideline, Prof Helena punya slide, okay, dan juga Dr. Saiful Amri lah, Prof Saiful Amri daripada MG. Okay, alright, so saya rasa itu saja untuk sesi pagi ni. Saya memang target 11 suku, so terlewat 2 minit. Okay, alright, so terima kasih. Ada apa-apa yang boleh kita bincangkan, dipersilakan. Terima kasih Prof. Seterusnya ada apa-apa soalan mungkin kita boleh terus nak sesi coaching lah, maksudnya kalau ada yang nak share dia punya proposal ke, jadi mungkin Prof boleh bantulah untuk melihat proposal secara go through dan kita boleh tambah baik dengan apa proposal yang dah ada. Ada soalan, ada apa-apa? Cikgu. Salam. Cikgu. Kak Mik dengar tak? Ya, ya. Dengar Dr. Okay. Syari. Okay, saya Prof. Saya ikut Sherry daripada matematik. Ya. Rasanya soalan ni jauh sikit kot daripada tak ada kaitan sikit lah. Cuma saya nak tanya, sebagai staf baru, jadi kalau kita dapat grant, contohnya UTMER kan, okay. Jadi macam Prof cakap tadi, kita kalau boleh kena jaga performance lah untuk kita punya research grant tu, supaya apa input ataupun dia punya output yang grant tu nak kita bagi kan.
contohnya kalau kita tak dapat Betul. macam Ya. tak perform sangat lah, macam tak perform sangat dari segi pelajar pun tak ada, research paper pun tak boleh nak keluarkan, adakah untuk bila dah habis grant nanti, bila kita apply another grant, adakah benda itu memberi impact kepada next application kita? Adakah RMC akan tengok benda tu, performance kita tu? Right. Maksudnya kalau pensyarah ni perform UTM mungkin boleh consider untuk bagi next time. Ataupun pensyarah ni macam tak perform sangat lah untuk last grant, macam 50-50 nak bagi. Ada tak dia punya that kind of Consideration situation? Okay. Ya, betul. Right. Satu tu je. Satu tu je. Alright, okay. Terima kasih Dr. Persyairi. Okay. So, bagus soalan tu. Right. So, macam saya maklumkan tadi, okay, apa-apa tindakan universiti sekarang, UTM terutamanya, adalah berdasarkan apa KPT. Okay. So, macam saya bagi tahu hari tu, okay, macam cycle yang lepas, FRDS yang lepas, KPT telah senarai hitamkan ramai ramai pensyarah-pensyarah UTM, okay, yang tidak hantar progress report, final report. Okay. Dan untuk cycle yang lepas banyak yang minta pengampunan lah. Kan? Sebenarnya ramai terkeliru sebenarnya. Sebab kita merasakan bahawa bila kita dah buat dalam radis, benda tu link dengan migrant. Tetapi tidak. Kan? So kita kena buat dua benda sebenarnya. Kat radis kena buat, lapor. Kat dalam migrant pun kena lapor juga. Okay. So kita masih belum ada sistem yang integrate both sistem tu. Okay. Tu yang pertama. Okay. Berkaitan dengan soalan Syairi tadi, sekiranya kita tak dapat deliver yang kita janjikan, kita dah dapat dah pun, okay, kita dah dapat pun duit tersebut, okay, right. So kita cubalah sehabis baik untuk deliver, okay. Cumanya saya cadangkan di sini, okay, kepada semua pensyarah, kalau you nak buat proposal dan sebagainya, you just fulfill the minimum requirement. You jangan try to impress people. Sebab contoh yang bila saya menilai FRGS yang cycle lepas, kita minta 2 saja ISI, tapi dia try to impress, dia janji 4. Okay, tetapi bila you tak deliver, KPI you akan automatically turun. Okay, try to match. Macam tadi, kenapa kita letak satu ISI, satu student, okay, satu MSc student, okay, sebab kita tak nak pensyarah rasa terbeban. Okay, right. Walaupun kita cakap ISI, tapi you dah cuba. You tak ada 2 ISI, you jangan kerja you kan. Kita pun sibuk kata you tak ada student. Okay, tapi you terus downgrade. Paper ni aku hantar je lah pada Scopus sebab aku rasa tak layak kot sampai ke ISI. You sendiri yang dah jatuh hukum pada diri you sendiri. So saya galakkan di sini, you try dulu yang Q ni dulu. Okay, bila dah dapat rejection, okay, benda tu boleh you lampirkan sebagai bukti. Sebab itu pentingnya progress report. You melaporkan. Maksudnya you cakap saya dah hantar dah cuba hantar pada Q tetapi sebab tu dalam progress report dalam sistem radis dia ada cakap setiap 6 bulan pelaporan tu milestone 1 achieve ke tak achieve, achieve ke tak achieve. So you kena tulis kat situ. Okay, kalau ada masalah, problem occurred, apa benda masalahnya, kata student you lari. Macam saya pernah juga student saya kira berhenti tengah jalan. Tapi itulah pentingnya you tulis dalam you punya GSMS, you penting tulis dalam you punya radis punya reporting bahawa student tak ada dan you ada difficulties macam COVID ni semua. KP cakap apa you punya plan juga. Okay, sebab bila dibaca nanti mungkin akan dia ada pertimbangan khas di situ. Okay, cumanya sekarang ni apa yang saya boleh simpulkan, ringkaskan di sini, okay, kalau you tak tulis progress report, okay, tak hantar final report, itu memang akan senarai hitam sekarang ni. Okay, itu tindakan yang akan RMC buat. Okay, tetapi kalau you tak deliver you punya KPI, saya boleh cakapkan di sini sekiranya ada effort dibuat, okay, mungkin komiti RMC ataupun jawatankuasa khas dia akan mempertimbangkan kes-kes sebegini. Okay, so yang kita akan jatuh hukum ni biasanya orang yang tak tunjukkan usaha langsung dan buat tak tahu saja.
Okay, so itu saya punya pandangan lah. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Faham. Sekiranya apa yang masalah kita just masuk saja dalam report kan. Maksudnya kalau macam kita dah publish progress report tu penting. hantar, kalau kita dah hantar kena reject, kita mention dalam tu. Ataupun dia punya proof yang sebab kita tu dah nanti, reject kan. Okey. sebab tu nanti masa final year report tu, you kena buat project profile. Maksudnya you boleh tulis kat situ, you dah balik kan. Sebab nak hantar SI sekarang ni pun kalau yang tidak berbayar punya grant memang at least 6 bulan. Kan? So itu antara benda-benda yang kita kena pertimbangkan bila menulis report. Jangan ambil mudah lah. Ya? Right. Okey. Faham Prof. Terima kasih. Okey. Clear. Okay, thank you. Alright. So Fariza tanya vote 29,000 untuk article publication fees. Ya Fariza. Betul. Okay, tetapi untuk V29,000 ni, untuk APC bantuan APC untuk Q1 dan Q2 maksimum mapping yang boleh tu 5,000 sahaja. Maksimum. So kalau biasanya untuk Q1 dan Q2 ni APC dia kalau jenis macam plus 1 dan sebagainya, MDPI dia punya fees dia 8,500. So 8,500. So you kena top up 3,500 sendiri. So fikir-fikirkanlah benda tu sebab maksimum yang dibenarkan untuk geran dalaman hanya 5,000 sahaja. So kena cari yang geran-geran lain. Kenapa sekarang ni banyak penyelidik yang try to publish in open access journal? Sebab sekarang ni memang nak cepat. Memang nak cepat. Kalau saya bagi advice sikit ataupun tips kepada semua, kalau you fikir bahawa you nak hantar pada yang normal submission yang bukan open access, bawa Elsevier, Springer, Wiley dan sebagainya, you boleh hantar tetapi you kena plan. Sekarang bulan 7, you kena expect bahawa normal submission dia akan ambil masa 6 bulan. Biasanya. Walaupun dia kata 3 bulan dan sebagainya, tetapi biasanya memang trend yang saya tengok sejak tahun lepas minimum adalah 6 bulan. Tiba-tiba you menunggu lama, tiba-tiba 6 bulan reject. Reject, lepas tu what is your plan? Sebab kata dah 6 bulan tunggu reject, so you nak hantar lain pula, so memang agak lama lah. So itu antara benda-benda yang kita kena fikir secara hadapan, kena smart. Tapi jangan pula hantar satu journal, satu manuskrip hantar kepada 2-3 tempat pun tak boleh. Saya nak nasihatkan yang pensyarah yang baru terutamanya, mungkin you tak faham, you ingat boleh macam tu. Sebenarnya tak boleh. You kena dapat reject baru you boleh hantar tempat lain. Tak boleh satu paper you hantar pada 3-4 tempat. Saya rasa yang lama-lama dah faham. Cuma yang baru tu walaupun nak publish tetapi you tak dibenarkan lah buat sebegitu. Right. So macam yang saya galakkan juga, kalau siapa yang ada funding ataupun you boleh share dengan kawan-kawan you untuk open access journal lah. Saya bukan nak promote, tetapi kalau dengan keadaan senario sekarang memang kebanyakannya, terutama kawan saya di UPM UPM dia ada satu dana khas untuk article publication fees. Article publication fees dia bantu pensyarah untuk menerbitkan dalam open access journal. So maksudnya kata tadi saya cakap 8,500, dia boleh claim 8,500 tu bawah pejabat TNCA lah. Tetapi tak ada insentif, publication insentif tu dah tak ada. So macam di UTM dia tak ada dana khas tetapi dia bagi publication insentif. Macam yang ada tu berapa tahun ni, Q1 2,000, Q2 1,500 kan. Dia makin lama makin sikit. Dulu Q1 5,000 kan. So sikit-sikit sebab kita dah park duit insentif tu separuh untuk dana pengukuhan bagi penerbitan. So saya galakkan semua bolehlah cuba dapatkan bantuan untuk APC dan sebagainya. Dan kena bergaul jugalah dengan kawan-kawan daripada universiti lain supaya kita tidak terbeban. Kalau boleh janganlah boncengan gratis tu sangat kan. Macam kalau tu tak mampu aku letak nama kau. Ada, ini bergantung pada prinsip.
Okay, bergantung pada prinsip. Okay, tapi saya secara ikhlasnya saya cakap sometimes we need to be smart lah. Tetapi kebanyakannya orang akan menilai kita dari segi itulah. Dia akan tengok kalau paper kita cacah merba bidang macam-macam, so something's not right. Okay, tapi kalau you specialize in certain things, okay, you have a dignity and pride on that particular area. Okay, itu saya punya pandangan. Okay, terima kasih. Ada lagi tak? Prof, terima kasih atas jawapan tu Prof. Fariza. Okey, yang artikel publication fee tu dekat vote 29,000 disebabkan grant ni sikit kan. Kalau kita allocatekan RM1,000 je untuk grant ni, lepas tu nanti kita combine dengan grant sebab dalam acknowledgement boleh 2 grant kan. Boleh ke kita combine kan bayaran tu sikit ambil dekat grant A, sikit lagi dekat grant B. Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Itu je. Dan tak cukup juga, boleh mohon bantuan fakulti lah yang tabung pengukuhan tu. Okey. Biasanya boleh memang ada sampai kena guna duit poket sendiri ke Prof? Dia memang macam saya cakap tadi lah, kata boleh claim sampai 5,000 tetapi artikel APC tu Q1, Q2, MDPI tu 8,500. So 3,500 tu memang berkorban duit sendiri lah. Sebab tu ada setengah orang dia collaborate dengan universiti lain. Kalau dia tengok ada satu paper, dia cakap ada funding kawan-kawan dia lah yang bidang yang sama, biasanya dia akan cakap okay, berapa you boleh contribute. So itu antara benda-benda yang pada saya common lah sekarang ni kan. So memang kita kena sacrifice duit kita sendiri untuk win-win lah. Maksudnya memang setahun at least kita kena publish 2 kan. So kalau kita mengharapkan semua duit universiti, macam saya cakap tadi lah di awal tu, kita hanya consider apa universiti kena bagi kat kita. Okay? Tapi kita sendiri kena bagi something lah. Pada saya zaman sekarang ni kita kena fikir macam tu. Okay? Baik Prof, terima kasih. Okay. Ada soalan lain? Assalamualaikum Prof. Saya ada soalan. Ya. Salam. Saya Raihana, saya Raihana dari Bioscience. Prof, soalan saya pun hampir lebih kurang seperti soalan Dr. Fariza tadi. Kalau ikutkan perancangan awal proposal saya ni, saya saya memfokuskan allocation duit tu pada vote 11,000 dan 27,000 sahaja. Tapi selepas saya tengok, saya dengar Prof punya suggestion tadi, vote 29 pun Prof minta kita letakkan sedikit allocation. Jadi Prof ada cadangan tak berapa sebenarnya dengan bajet dengan 20,000 ni Prof? Okay Raihana, terima kasih. Okay, right. So sebab tu saya cakap tadi kan, dia punya KPI dia student dengan publication. Okay, you jangan tengok yang MDPI tadi yang saya cakap 8,500 kan. So sebenarnya ada sahaja geran-geran lain yang APC dia lebih rendah. Tetapi you kena tengok bidang dia. Okay, kadang-kadang saya pun ada. Okay, so pada saya the ideal figures is about 2,000 lah untuk V29,000 untuk publication fees. Okay, sebabnya kalau fees tu mahal sikit pun, okay, kita boleh guna sikit lah duit simpanan ataupun duit mana-mana yang kita ada sikit tu untuk top up. Okay, tetapi memang apabila you nak claim, ikut baki semasa dalam grant. Okay, kata you letak 1,500 dalam you punya UTMER punya financial ni, bila you nak claim, you tak boleh letak lebih daripada tu. Memang tak dibenarkan dalam sistem UTM PIN tu nanti. Dia kata nanti baki tidak mencukupi. Okay, tapi itu yang saya cakap tadi. Sebenarnya kalau baki tidak mencukupi, kalau you rasa you perlu buat publication tu, you boleh buat environment. Okay, environment. Sebab tu tadi saya tak galakkan sangat you letak gaji terlalu banyak. Peruntukan 20,000 tu you letak 15,000 untuk bayar gaji student. Okay, sebab pada saya kadang-kadang untuk permulaan projek macam saya, permulaan projek biasanya saya untuk 6 bulan pertama saya tak akan start hired student. Okay, saya akan cuba buat sendiri. Okay, ataupun ada guna student undergrad, PSM dan sebagainya, kita suruh dia orang buat dulu, dapatkan prelim result, dah okey baru saya akan start hired student. Okay, sebab tu tadi saya tak slide, saya cakap dalam 6 hingga 9 bulan
pun okay untuk you hire student. Okay. Saya pernah bayar student saya gaji dalam 700. Kan? Saya cakap ini saja yang saya mampu. You nak ke tak nak? So biasanya kalau student tu okay, dia tak berkira sangat, dia terima. Okay. Tetapi yang jadi isu adalah bila dia membanding. Orang ni bayar dia 1,500, orang ni bayar dia 2,000, kenapa saya dapat sikit? Tapi you kena clearkan dari awal lah. Kena cakap ini saja yang grant you banyak ni saja. Okay. Tetapi kalau you nak terima, take it or leave it offer lah. Okay. Itu saya punya cadangan lah. So berbalik pada soalan you tadi, saya rasa antara 1,000 hingga 2,000 tu berpatutan lah untuk grant UTM-ER ni. Okay. Okey, So, Prof. you kena ingat bahawa kalau kat gaji tu you tak boleh bayar. Okay. Tapi kalau yang tempat lain you boleh bayar. Okay. Terima kasih, Prof. Sama. Ada lagi yang lain ke? Ada siapa yang nak share ke apa-apa? Prof, nak tanya boleh? Boleh juga. Prof, memandangkan ni semua pandemik ada implication on spending saya rasa sebab everything is delay. In term of progress tu macam mana, Prof? Ada penalty ke macam mana nanti? Especially bila progress report. Especially bila UTM-ER yang ni dengan kata tak boleh extend. Betul. Dia tak ada extension, 2 tahun saja. Okay. Right. So macam jual sebagai ketua RG pun kena pastikanlah tim-tim yang bawah siapa yang memohon. Okay. Kena pastikan dalam setiap progress report yang setiap 6 bulan beritahu sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan progress dalam grant ni, kena maklumkan dalam progress report. Okay, sebab nanti kita sebagai urustia di fakulti pun kita akan take note benda tu, kita akan cakap lah. Okay, spending tu kalau spending ni rendah pun kita kena bagi tahu kenapa spending you rendah. Okay, kalau progress you macam milestone pertama patutnya you janji pada March 2022. Tetapi by March 2022 masih tak achieve. Bila you pilih not achieve tu dalam sistem radis tu, you kena cakap lah kenapa. Okay. Kalau apa-apa yang dalam milestone yang memang you ada masalah untuk achieve, you kena dalam report setiap 6 bulan tu. Ada budi bicara tak? So itu pun penting lah. Itulah sebab kalau you tengok macam budi bicara tu adalah contohnya FRDS cycle lepas. Kita tahu memang COVID, so dia automatik bagi 6 bulan. Okay, so kalau universiti tengok kata keadaan COVID kita sekarang ni masih tak okey, so biasanya dia akan bagi tempoh lagi lah 6 bulan. Macam hari tu kan bila COVID kan memang automatik semua grant dia akan extendkan lagi 6 bulan. Baik, terima kasih, Prof. Okay. So kalau apa-apa pun to be at the safe side, ni memang kena tulis dalam report, progress report. Okay, Juan? Okay, baik, terima kasih, Prof. Okay. Ada lagi soalan? Assalamualaikum, Prof. Saya nak tanya, dalam borang UTM-ER tu kan, kita mesti tuliskan dalam borang tu juga ke, ataupun contoh kalau maths kan dia ada equations, so kita guna latex and then daripada latex tu outputnya will be PDF kan. Is it okay kalau kita letak macam refer to attachment ke? Boleh ke? Boleh kalau ada sebab ada saya tak biasa pakai latex, so saya tak tahulah, tapi biasanya dalam sistem radis ataupun migrant bila equation timbul dia akan jadi cacah merbah, jadi tulis cacing. Itulah jadi dia tu kan. Yang saya boleh cadangkan macam ni Dr. Zarina, yang saya nampak banyak bila saya menilai grant, dia banyak buat image.
Alright, okay. Image. Dia buat dalam bentuk image. Bila image tu nanti dia upload benda tu. So bila macam tu, okay. Sebabnya macam ni, impression penilai bila dia nampak benda subscript, superscript tak buat, lepas tu equation ni jadi hilang, simbol tak ada, dia akan bagi bad impression. Dia kata orang ni copy paste. Kan? So itu antara impression penilai. Bila kita baca, terutama matematik lah kan, mungkin banyak equation yang ada, semuanya saya rasa bila benda tu silap, kalau dia bukan orang matematik, mungkin dia tak aware pun benda tu kan. Tapi kalau dia betul orang mathematician, dia akan tengok macam mana tulis equation ni pun salah kan. So it's going to penalize you lah. Okay. Tapi pada saya untuk UTM-AR ni is quite flexible lah, sebab dia just internal evaluation dan memang kita punya hasrat untuk bagi semua yang mohon tu untuk dapat. Okay. So it's better to write in the section tu. Cumanya bahagian equation tu kalau boleh embed the image tu ya. Otherwise kita letak lampiran lah. Ya. Okay. Alright, thank you. Terima kasih. Ada soalan lagi dari peserta? Kalau tak nak cakap mungkin tulis di chat ke? Cakap tak ada chat. Semua nak tambah marking kot. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Let's say sebab due to pandemic, kita buat dalam progress report tu kita tak nyatakan secara details lah apa progress kita. Tapi di hujung-hujung tu kita nyatakan apa yang kita dah buat. Adakah nanti dia akan lagi balik? Sebab macam nampak tak tally lah. Dari progress tak nampak apa-apa. Tiba-tiba hujung ada hasil. Ke macam mana Prof? Terima kasih. Okay, thank you Salwa. Right, so itu pun soalan yang bagus lah. Okay, pada saya, kalau saya penilai ikut pemahaman saya lah. Okay, as long as you deliver, tak jadi masalah. Okay, katanya walaupun you kata tadi final report tiba-tiba aja semua achieve. Okay, it's good lah. Okay, maksudnya you, macam saya cakap tadi, istilahnya bertaubat lah. So maksudnya you bersedia for the worst case scenario. Okay, tetapi isu yang terjadi adalah bila you tak tulis dalam progress report, kan, setiap progress report ada kata projek 2 tahun, maksudnya you ada 3 progress report yang you tak laporkan dengan tepat, dan bila final report nanti pun you tak achieve apa benda yang dijanjikan, itu akan ada masalah. Okay, tetapi macam saya cakap di awal tadi, as long as you shown your effort, you pernah buat tetapi bendanya tak berhasil, okay, biasanya kita akan terima benda tu, tak ada masalah. Okay? Dan bukan projek Dr. Salwa seorang je yang orang kena lihat, okay, tapi banyak. Okay, sebab tu setiap pensyarah dia akan assign di bawah research manager dengan assistant research manager. Okay? Cumanya kadang-kadang ada research manager dengan assistant research manager ni membantu, ada yang kurang membantu sikit lah. Okay, so you kena refer pada orang tertentu lah. Okay? So itu saya punya komen lah. So maksudnya tak ada masalah kalau semuanya dapat achieve di hujung tempoh penyelidikan tu. Okay, semua dapat achieve, tak ada masalah. Okay, itu saja. Ada soalan terakhir? Saya lagi sekali. Tak maaf tanya lagi. Apa pula? Prof, semasa ni orang kata first time saya menulis proposal. Jadi ada satu nasihat lah yang saya terima daripada senior-senior, iaitu tajuk proposal tu kalau boleh catchy. So Prof boleh tak elaborate sikit apa maksud tajuk yang catchy, yang orang kata examiner akan tertarik lah dengan proposal kita dan consider untuk terima proposal kita, Prof? Alright.
Okey. Itu pun soalan yang menarik. So, keci, okey. Berbalik pada soalan tu tadi, saya cakap awal-awal tadi, dia ada kaitan dengan siapa you punya evaluator. Okey. Kalau you catchy sangat, maksudnya terlalu narrow, terlalu spesifik you punya tajuk tu, okey, bombastic pada bidang you, tetapi penilai you bukan penilai yang subject matter expert tentang topik yang you nak utarakan tu, so mungkin akan ada masalah dalam situ. Tetapi geran UTMER ni, my personal opinion, okay, is that kita tak kisah pun pasal tajuk tu. Yang the most concern kita adalah tentang executive summary, tentang all the objective tu clear, problem statement tu clear. Okay, macam tajuk tu kalau saya tengok, kalau tajuk tu cacat merba, ada salah grammar, tu ada masalah lah. Okay, tapi kalau tajuk tu very general pun tak apa sebenarnya. Okay, tetapi yang pentingnya adalah dalam tu. Okay, you punya milestone, Gantt chart tu semua, dia punya projection tu achievable, should be okay lah. Okay, clear macam saya tunjuk gambar tadi kan, objektif ni, you ada flowchart, apa objektif dia yang you nak buat. So kalau benda tu clear, should be no problem. Okay, tajuk tu kalau geran FRGS, geran JPT yang dia punya evaluators dia memang otai-otai, memang akan main peranan jugalah. Itu mungkin yang senior you cakap tu betul lah, catchy. Okay? Sebenarnya kadang saya lebih suka tajuk tu, saya combine. Saya tulis satu, lepas tu saya tengok, oh orang ni tulis macam ni, orang tulis macam ni, saya gabung. Itu cara saya lah. Kan? So maksudnya tajuk saya tu tak adalah weird sangat, orang ni pun tulis tajuk macam ni. Itu maksud saya. Okay, tapi biasanya tajuk ni last sekali. Kan? Macam tajuk paper pun sama lah. Kan? Okay. Okay Rayana. Okay Prof, terima kasih atas tips. Alright. Kalau sekarang tak ada apa-apa soalan lagi, mungkin Prof boleh sampaikan kata-kata terakhir sebelum kita menamatkan sesi taklimat kita pada pagi ini. Okay, right. So kat chat ni ada soalan juga sikit Ada dari Dr. Fuada dengan Dr. Farhana. Baru keluar. Okay. Dr. Farhana tanya, satu orang boleh hantar satu proposal. Betul. Dr. Farhana. Seorang satu proposal sahaja. Tetapi Farhana boleh jadi member untuk orang lain. UTMER yang lain punya applicant. Boleh. Okay. Right. So tapi untuk Farhana sendiri hanya boleh satu sahaja. Okay. Itu yang saya cakap tadi. Ada orang yang kata Dr. Farhana ada 2 proposal. Kan. Tapi you boleh hantar satu saja. Dr. Farhana boleh bagi pada Dr. Fuada contohnya untuk apply juga untuk proposal Farhana. Tapi yang akan dapat kredit PI ni adalah Dr. Fuada lah. Tapi kata nak guna geran tu sini. So bagus juga sebenarnya. Tapi memang kena ada perjanjian lah sesama kawan tu. Okay, right. So itu yang pertama. Lepas tu Dr. Fuada pula tanya, boleh ke lantik co-researcher daripada universiti luar UTM? Boleh. Okay, boleh. Tapi macam tadi saya cakap, minimum 2, maksimum 4 orang. Okay, tetapi mesti ada co-researcher dari dalam UTM, sekurang-kurangnya seorang. Okay, sebab nanti apa-apa terjadi, contoh kata Dr. Fuada nak cuti dan sebagainya, so dan yang UTM tu sebagai PI sementara doktor cuti. Okay. Tapi untuk co-researcher lain pun kita galakkan juga, sebab macam saya cakap tadi, geran 20,000, kadang-kadang ada benda yang analisis yang kita kena hantar sampel, kita tak boleh bayar. Tapi kawan kita dari universiti luar ada kemudahan tu, kita boleh hantar kat dia. Okay. So itu kena smart sikit lah. Okay. Right. So Ain tanya apa? Sambil pening geran, boleh tak apply ER tapi di sana nanti tak ada duit lagi? Oh, geran masih ada aktif, tak boleh Ain.
Okay? Sebab you boleh prepare you punya proposal, tetapi nanti akan next cycle bila akan buka nama-nama, insyaAllah tahun depan buka, okay? So boleh apply dan pastikan proposal dah ready lah. Okay? Tetapi kalau Ain ada grant walaupun habis September, memang tak boleh apply ER sebab dia mainly untuk yang non-PI sahaja. Okay? Kemudian saya cakap tadi, boleh cari kawan-kawan. Kita ada 22 orang dari Fakulti Sains yang tak ada yang tidak menjadi PI. Okay? So kalau ada kawan-kawan ni yang tidak menjadi PI tetapi memang dia tak nak buat proposal dan sebagainya, so mungkin boleh bincang dengan dia orang untuk hantar proposal atas nama dia orang. Okay? Lepas tu kena janjilah guna sama. Itu saya punya cadangan. Prof. Terima kasih. Ya. Kalau tahun lepas UTM-AR dia ada lagi satu UTM yang FR. FR kan? Ya. Tahun ni ada tak? Tak dengar khabar lagi. Tak ada, tak ada dengar khabar daripada kayangan. Sebab sebenarnya RU kena potong sangat banyak. Okay. So untuk makluman, kalau duit-duit geran ni sekarang ni semua adalah duit geran yang lebihan. Yang ada kita poolkan semula, kita kira dan kita bagi semula pada penyelidik. So mungkin sebenarnya ada juga allocation untuk UTM-FR tu ataupun UTM-HIR, High Impact Research. Tetapi mungkin dia allocate dulu benda tu. Kita tengok dulu UTM-IR ni berapa yang kita boleh bagi, lepas tu nanti baru kita buka stage. Okay. Universiti buat macam tu lah. Okay. Tetapi of course dia punya liga dia berbeza lah. Macam UTM-IR ni satu ISI sahaja. Okay. Macam FR mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. So itu dia punya ni lah, dia punya janji-janji dia. Okay. So untuk akhirnya, kalau tak ada lagi, saya ucapkan selamat maju jaya lah kepada semua. Okay, terima kasih kerana sudi melapangkan sedikit masa dekat 2 jam juga untuk sesi bersama saya ni, sedikit sharing. Saya bukan nak tunjuk pandai dan sebagainya, tapi saya ambil tanggungjawab yang pertama, okay, untuk bantu rakan-rakan semua, okay, untuk sama-sama kita memajukan diri, okay, walaupun untuk yang layak untuk memohon, okay, tetapi antara benda yang saya kongsikan pada hari ini, kita boleh consider untuk the next thing, okay, the next cycle untuk grant yang lain. Okay, biasanya samalah dia punya tips dan dia punya consideration tu, okay, dan pastikan semuanya ready lah dengan research proposal yang kita boleh buat waktu cuti semester nanti. Okay, so insyaAllah kita cuba buat yang terbaik untuk fakulti dan untuk UTM khasnya. Okay, dan please kita boleh keluar sikit daripada comfort zone yang kita rasa mungkin ada antara kita yang selesa, cukuplah apa yang ada dan sebagainya. So mungkin kita pertimbangkanlah benda tu sedikit, okay, dan kita masing-masing menyumbang dengan cara kita tersendiri. So mungkin ada research tetap kena buat juga, sikit ataupun banyak, okay, tetapi teaching is the main things lah pada saya. Okay. Right. So all the best. Maaf kalau ada apa kekurangan dan sebagainya yang itu datang dari Allah ataupun kelemahan itu datang daripada diri saya sendirilah. Okay. So all the best kepada semua. Okay. Ada Dr. Zarina tanya untuk pelajar yang bekerja boleh dia nanti ambil RSG. Okay. Jadi complicated sikit ya Dr. Zarina sebab dia akan complicated kepada PI sebenarnya. Tiba-tiba bila kita ambil student yang part time dan sebagainya ni, okay, memang boleh. Kalau asalkan syarat RSG dia adalah mendaftar sebagai pelajar aktif. Okay, sama full time, dia tak boleh part time. Okay, RSG hanya untuk pelajar full time saja. Okay, so kalau dia boleh buat begitu, bolehlah. Okay, tetapi kalau dia part time, saya personally saya tak galakkan untuk dia diambil sebagai RSG sebab takut nanti dia dapat duit tu tapi kerja tak deliver. Nanti PI yang pening kepala lah. Okay. Alright.
So saya rasa itu saja daripada saya. All the best to all of you. Okay, kita cubalah bantu kita punya diri apa baik mungkin. Itu saja. Terima kasih. Saya serah pada Mit. Terima kasih Prof di atas perkongsian untuk kita pada pagi ini, pagi dan tengah hari ya. Pagi ini semoga dengan perkongsian ini kita sama-sama dapat meneruskanlah usaha kita untuk menyelesaikan proposal untuk permohonan UTM-ER. Sebelum kita tamatkan program pada hari ini, boleh kita sesi bergambar sekejap. Mohon semua untuk buka on camera. Sesi fotografi sekejap je. Okay, ready semua? 1, 2, 3. Ini sekejap ya, ada flip page. Kekalkan senyuman. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada Prof di atas kesediaan berkongsi untuk tips pada hari ini dan terima kasih juga kepada semua yang sudi meluangkan masa walaupun dalam masing-masing sibuk kan untuk marking final exam dan good luck untuk semua untuk permohonan UTM-ER. Terima kasih. Kepada yang untuk kehadiran jangan lupa isi ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Sama-sama. All the best. Thank you Prof. Thank you Kak Mai.